Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam go to impossible. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada rakan-rakan yang saya amat hormati, lagi kasihi sekalian, bertemu lagi kita pada malam ini untuk tajuk 3.2. Tajuk 3.2 iaitu sifat-sifat dan bentuk market putar arah di dalam pot. Seperti mana rakan-rakan sedia maklum, di 2 malam yang lepas, saya mengambil masa 2 malam untuk pembelajaran mengenali HH1. Yang mana bila kata HH1 ini kita perlu kenal sifat pot dan sifat exit pot. Bila kata HH1 ini, pengenalan kepada HH1, saya fikir HH1 itu melibatkan satu ibu yang besar di dalam perjalanan market, yang mana sifat market berada dalam satu lingkungan harga untuk pot, dan di luar pot untuk perjalanan satu hala. Sifat-sifat itu kita perlu jelas dan perlukan beberapa contoh untuk datangkan lebih kepada ciri-cirinya lah, lebih kurang begitu. Baik, pada malam ini kita teruskan lagi lah secara lebih mendalam tentang fizikal, lebih kepada fizikal untuk putar arah. Kita besarkan lagi perjalanan market itu. Antara fizikal utama yang menyebabkan kita trade di dalam pot, lebih kurang begitulah. Iaitu inilah kita masuk kepada 3.2, iaitu sifat-sifat dan bentuk market putar arah di dalam pot. Lebih kurang begitu. Baik, jadi rakan-rakan, kita teruskanlah untuk mendatangkan lebih kefahaman. Kita teruskan supaya kita jelas tentang bentuk-bentuk market. Bila kata bentuk-bentuk market dan sifat-sifat market, dia banyak melibatkan trait kefahaman. Begitu. Kerana trait kefahaman itu melibatkan bentuk market lah. Tetapi malam ini saya bukan mahu cerita trait kefahaman. Saya mahu lebih kepada ciri-ciri bentuk market di dalam pot itu. Apa yang seharusnya kita fokuskan supaya secara dasarnya, secara umumnya, kita tahu apabila kita berada di dalam pot, apa yang patut kita lakukan, apa yang patut kita buat. Kita dah set siap-siap, kita dah set up siap-siap, kita dah setting siap-siap, kita dah tahu apa yang patut kita buat pada hari itu, ataupun pada hari esok, ataupun pada hari lusa. Jadi seperti mana sedia maklum, trading ini kita sekiranya pada hari semasa kita baru nak tercari-cari di mana arah market, di mana tempat kedudukan market. Itu pada saya adalah satu sifat yang tidak berapa tepatlah sebagai untuk kita sentiasa win ataupun menang di dalam forex ini. Kerana daripada
cerita-cerita berulang adik Din sebelum-sebelum ini, contohnya seperti Abang Hafiz, Akak Aira, siapa lagi, Abang Zam, dan kita lihat sendiri dulu Abang Rafiq Inas. Okey. Secara keseluruhan, apa yang adik Din ceritakan secara berulang-ulang itu, yang adik Din ceritakan, kebanyakan mereka, semua mereka telah tahu apa yang mereka akan buat. Contohnya pada hari tersebut, mereka tidak tercari-cari lagi di mana apa yang patut mereka buat, buy ataupun sell. Yang mereka tahu, mereka dah tahu apa yang patut dibuat. Sekiranya hari itu perlu buy, pagi-pagi lagi, sebelum hari itu lagi dah tahu, oh ini mahu buy. Contohnya begitu. Ini yang kita mahu, untuk sentiasa win di dalam apa jua condition, sama ada market untuk dalam pot ataupun untuk market exit pot. Baik, kita teruskan. Saya telah hantarkan gambar di dalam Paringo rakan-rakan sekalian, di mana secara asasnya kelima perkara itu adalah perkara besar. Kelima perkara itu perkara besar untuk kita sentiasa berada dalam win situation. Perkara yang memerlukan penghuraian yang setiap satunya memang panjang lebar. Tetapi malam ini saya mahu bawakan rakan-rakan hanya kepada beberapa part untuk market putar arah di dalam pot. Baik, kita teruskan lagi. Yang pertama, seperti mana yang sedia maklum, arah HH1. Yang pertama, arah HH1. Arah HH1 ini melibatkan bentuk-bentuk market HHJ. Okey. Bermakna di dalam pot juga tidak terkecuali daripada arah HH1. Benar, di dalam pot itu sekiranya rakan-rakan perhatikan secara detail, secara mendalam, secara teliti, setiap pot itu ada arah HH1 masing-masing yang sentiasa bertukar-tukar. Begitu. Dia tidak terus sahaja kalau sell sahaja. Ada yang jadi begitu, tetapi dia tidak semua begitu. Disebabkan sifat pot itu lebih lama daripada sifat exit pot, maka lebih besar size pot bermakna lebih banyak arah HH1 yang berada di dalamnya. Yang mana saya tak mahu cerita arah HH1 pada malam ini, kerana arah HH1 ini melibatkan bentuk-bentuk market HHJ yang perlu kita fokuskan dalam tajuknya di hadapan nanti. Baik, saya teruskan kepada yang kedua, iaitu kedudukan di dalam pot. Yang mana untuk kita trade, untuk kita kenal apa yang dinamakan HH1 dalam pot, iaitu kedudukan dalam pot, iaitu HH1 high dan HH1 low sahaja. Perlu disetting siap-siap di dalam minda rakan-rakan. Kita hanya mahukan HH1 high sahaja untuk sell dan HH1 low sahaja untuk buy. Di HH1 pertengahan pot, kita bukan trade begini. Di pertengahan pot perlukan bentuk-bentuk market sambungan, trade kefahaman sambungan, sama ada daripada zone A ataupun apa. Tetapi lebih selamat apabila kita berada pada kedudukan ini. Kita perlu tahu kedudukan kita high dan low sahaja. Selain daripada itu adalah berisiko. Boleh faham rakan-rakan?
bila kata dalam pot, kita mesti cari high ataupun low sahaja. Itu yang saya nak tekankan pada malam ini, iaitu yang paling penting, kedudukan. Jangan cari selain daripada ini. Sekiranya cari selain daripada ini, trading kita, kita lebih merisikokan trading kita. Lebih kurang begitu. Baik, saya teruskan lagi. Yang ketiga, iaitu bentuk market akhir dan awal EJ. Yang mana apabila kita katakan bentuk market akhir dan awal EJ, ia melibatkan trade kefahaman yang menyokong arah H1. Seperti mana yang rakan-rakan ketahui, apabila kita berada di H1 low, kita bukan sewenang-wenangnya untuk kita buy begitu sahaja. Kita perlu tahu arah H1 ketika itu yang menyokong kita ialah arah H1 buy. Yang mana apabila kita berada di H1 low untuk buy, kita perlukan bentuk market yang menyokong arah H1 buy di H1 low. Begitu. Boleh faham ya? Bila melibatkan bentuk market ini, sama ada TKJ, TKZ, TKU, TKM, TKN, nampak trade kefahaman, tiga candle berlawanan, TKT ke, dan bermacam-macam lagi trade kefahaman yang menyokong. Bermakna kita boleh follow. Baik, kita teruskan lagi kepada yang keempat, iaitu volume maksimum berulang di dalam pot. Seperti mana yang rakan-rakan telah ketahui, saya dah masukkan dalam pengenalan baru-baru ini untuk sifat-sifat dalam pot ini juga melibatkan volume maksimum berulang. Jadi untuk sifat bentuk market putar arah, perlukan ini. Secara lazimnya pengenalan baru ini kebanyakan volume di dalam pot itu berulang. Tetapi sekarang kita masuk lebih lanjut lagi melibatkan dari satu trend ke satu trend di dalam pot, di mana tempat-tempat yang kita nak gandingkan dengan bentuk market akhir awal, dengan kedudukan, dengan arah H1. Begitu. Baik, kita teruskan lagi kepada yang kelima, iaitu stesen masa putar arah. Yang mana seperti mana yang rakan sedia maklum, kita ada tempat putar arah yang lazim berlaku, iaitu di awal LO, senang kata di akhir TO ataupun di awal LO, dan di akhir UO. Ini ialah stesen masa putar arah yang sentiasa berlaku untuk market dalam pot. Untuk market dalam pot, stesen masa amat diguna pakai. Boleh faham ya? Bila melibatkan di dalam pot, stesen masa ini amat berguna. Terutamanya pada US Open. Seperti mana yang kita telah bincangkan sebelum-sebelum. Saya telah pun bawa rakan-rakan sebelum-sebelum ini pada hanya tajuk stesen masa. Kita hanya lihat stesen masa sahaja. Okey. Jadi untuk market di dalam pot itu, cuba rakan-rakan flashback, ingat semula. Jadi pada malam ini kita ada gandingkan antara sifat-sifat ini yang utama yang perlu kita pertimbangkan sewajarnya, yang perlu kita ambil perhatian khususnya pada market di dalam pot, iaitu sifat-sifatnya dan bentuk market putar arah di dalam pot. Baik, suka saya meneruskan lagi muzakarah kita pada malam ini.
Baik, saya telah pun hantar kepada rakan-rakan screenshot yang pertama untuk market di dalam pot. Baik, sebelum kita teruskan, saya nak jelaskan dulu penanda-penanda di dalam screenshot itu, iaitu garisan berwarna purple ialah arah HH1, atau penggarisan yang berwarna ungu itu ialah arah HH1. Pada malam ini rakan-rakan tak perlu tahu lagi lah arah HH1 ini berdasarkan apa. Cuma saya tandakan itu supaya memudahkan kita jelas arah HH1 sampai ke mana. Sekiranya menghala ke sel, maka arah HH1-nya sel lah. Sekiranya menghala ke buy, arah HH1-nya menghala ke buy lah. Garisan yang warna purple tu, ya. Okey, baik. Kemudian ada pangkah, tanda pangkah itu. Tanda pangkah itu menunjukkan satu hari tidak trade, no trade. Oh, ada satu salah ejaan, maafkan saya. No trade, hari pembentukan. Saya ada buat tanda pangkah tu. Okey, boleh faham, ya? Kerana apa kita tak dapat trade di situ? Kerana di situ ialah hari pembentukan pot. Bagaimana kita nak tahu high dan low? Begitu. Baik, seterusnya yang nombor-nombor itu volume maksimum berulang. Okey, dan stesen masa, rakan-rakan boleh bayangkan sendirilah melihat stesen masa di situ, ya. Kerana untuk letak stesen masa tu stesen masa di sini tu amat mengambil masa yang agak lama lah untuk saya meletakkan di situ. Jadi rakan-rakan boleh kira sahaja candle tu, ya. Okey, baik. Anak panah, nampak anak panah. Anak panah itu tempat-tempat untuk trade berdasarkan DHH1 high ataupun DHH1 low yang mengikut arah HH1. Anak panah tu berdasarkan trade kefahaman ni. Baik. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, kita perhati fokus kepada 10 April. Kita fokus pada 10 April. Sekiranya rakan-rakan tak jelas nampak di situ, boleh buka MT4 masing-masing. Di 10 April itu kita dah nampak arah HH1. Arah HH1 ialah buy. Saya tak mahu cerita pot yang sebelum tu di 7 April. Itu untuk panduan volume. Untuk panduan volume berulang. Daripada sebelum-sebelumnya saya nak buktikan telah ada volume maksimum berulang di tempat-tempat HH1 high ataupun HH1 low yang mengikut arah HH1. Okey, baik. Jadi di situ saya tak jelaskan lah. Yang saya nak jelaskan bermula 10 April. Apabila kita berada di 10 April, sebenarnya kita dah tahu yang mana kita hanya perlu fokus untuk buy sahaja. Tetapi disebabkan semalamnya, iaitu di 9 April, market kuat satu hala. Nampak seperti dia masuk semula ke dalam pot, tapi dia tidak masuk di dalam pot tu. Dia mengeluarkan perjalanan sehala daripada arah H1 bermula daripada HHJ TKT. Okey, dia bermula daripada HHJ TKT. Ada beberapa gabungan HHJ di situ dan ada TKT. Maka dia jadi HHJ TKT. Seingat saya pada ketika ini saya ada berseluruh dengan adik Din. Adik Din membayangkan beliau memang nampak market ni akan ke buy lah. Okey, buy. Jadi apabila 9 April itu market satu hala, kita tidak bolehlah mengambilnya high dan low-nya untuk benchmark pembentukan pot. Kerana apa?
Kerana apa? Pot ini melibatkan volume, volume yang bersaiz kecil. Seingat saya, Mas Boris selalu pesan, apabila walaupun di dalam pot itu ada saiz bersaiz besar, kita tidak boleh mengiranya untuk volume berulang. Sekiranya kita kira tu volumenya lebih tu, lebih kurang sekitar 140 menaik di HSJ TKT, lebih kurang begitulah. 100 berapa 100 ya betul lah, sekitar 130 begitu. So kita perlu tunggulah volume menjadi normal semula seperti di dalam pot. Jadi untuk tunggu itu, kita perlu berada di 10 April untuk dibenchmarkkan pembentukan pot di 11 April. Bermakna 10 April itu kita tidak trade lah. Bagaimana kita nak tahu HH1 low di 10 September? Kita tidak tahu HH1 low di 10 September. Kita hanya tahu HH1 low itu terbentuk apabila kita berada di 11 September. Begitu. Jadi rakan-rakan, cuba perhati, apabila kita sampai di 11 September, bermakna H1 pot terbentuk. Kerana telah ada high dan low daripada semalamnya 10 April. Perlu diingat, nanti bahagian pot ni saya akan ulas lebih panjang pada tajuk ni. Pada waktu ini, rakan-rakan fokus pada ini dulu, iaitu tempat-tempat market putar arah. Jadi apabila kita sampai di 11 September, apa yang kita perlu buat? Kita dah tahu tadi, mengikut pada gambar yang saya berikan tadi, kita dah tahu. Kita dah tahu yang kita mahu buy sahaja di 11 September. Kerana apa? Kerana arah HH1 ialah buy. Masih belum ada tanda-tanda market mengakhirkan arah HH1 buy untuk bertukar menjadi arah HH1 sell. Jadi, bila berlaku begini, market ini telah pun berada di dalam pot. Kita perlu cari dan tunggu HH1 low lah untuk buy. Maka yang terjadi ialah di 11 September. Nampak tak market tu? Daripada US Open semalamnya dia menurun. Dia menurun, menurun tu merepair daripada kejadian semalamnya ada TKU. Ada TKU melonjakkan semula market mengikut arah HH1 dan market ni merepair untuk volume 40. Dah ada volume 40 sebelum-sebelum ni. Jadi di situ apabila ada volume 40, kita bukannya terus masuk. Itu hanya sebagai penanda ataupun sebagai pengukuhan, sebagai meyakinkan kita lagi bahawa volume maksimum telah pun berulang. Jadi apa yang perlu kita tunggu ialah berlaku sama ada songsang ataupun ke arah buy semula lah, dengan kedudukan ketika itu di HH1 low yang menjadi pilihan kita. Jadi pada jam berapa? Jam 8, jam 9 pagi. Jam 8 pagi itu ada arah daripada TKU. So, jam 9 tu kita boleh buy lah bersama dengan arah HH1 daripada HH1 low, daripada volume max berulang 40. Nampak So, yang penting kita tahu kedudukan dahulu. Kita mahu kedudukan. Rakan-rakan boleh faham itu. Kedudukan itu kita perlu tahu. Baik. Seterusnya apabila market ini sampai ke HH1 high, tiba-tiba dia terus keluarkan candle yang besar dalam perjalanan trend daripada 8 April daripada HSJ TKT itu. Candle yang terus besar ke HH1 high 11 April itu jam 9, 10, 11, 12, 1, 2 petang, itu ialah HSJ volume. Dalam keadaan begini, itu ialah HSJ volume.
Nampak? Jadi apabila sampai di H1 high dengan ada dikukuhkan dengan shadow, nampak shadow. Kemudian dia berlaku TKU type 2. Nampak? Dan selepas TKU itu bergabung dengan HHJ volume mengukuhkan bahawa arah H1 di dalam pot ketika itu berubah. Ditambah lagi sayap kiri dan kanan volume V60 berulang lagi. Dan pada ketika ini ialah stesen masa di akhir TO membawa ke awal LO. Ini ialah masa yang sesuai untuk market aktif. Itu rakan-rakan perlu faham itu. Gandingan-gandingan itu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, apabila kita sampai berlaku pertukaran arah HH1 di dalam pot ini, maka daripada kita buy di HH1 low, maka bertukarlah, iaitu kita perlu sell di HH1 high. Begitu. Kita perlu sell di HH1 high, follow arah HH1 di dalam pot. Perhatikan market menurun daripada LO 11 April membawa ke 14 April hari Isnin tu. Pagi-pagi lagi di 14 April telah pun keluar HHJ volumes. Okey. Terus keluar HHJ volumes. Dan selepas itu market terus sideways. Market terus sideways. Sebenarnya ada isyarat untuk buy selepas HHJ volume itu. Tetapi disebabkan bentuk market tidak jelas, disebabkan gap pada hari Isnin itu. Jadi tidak bolehlah kita nak buy mengikut TKM. Amat bahaya begitu. Gap ini kita perlu dapatkan bentuk market sebelum. Jadi bila berlaku begini, HH1 bertukar. Yang dimaksudkan HH1 bertukar itu pot HH1 bertukar. Kerana disebabkan gap itu market terus 14 April dia terus sideways begitu sahaja. Nampak? Di dalam candle besar HHJ volume. Nampak tak? Yang mana candle besar HHJ volume itu berapa jam tu? Lebih 24 jam. Rakan-rakan boleh perhatikan. Dia hanya keluar di sell sekejap di 15 April. Itu pun keluar dalam keadaan market repair 2 jam terus ke zone B. Kemudian dia masuk semula dengan HHJ TKU dominant di 15 April. Jadi ini menguatkan untuk price begitu. Tapi saya tak mau cerita itu. Lihat di 15 April, apabila sampai di 15 April, cuba perhatikan kedudukan ialah di H1 high. Market yang sideways daripada semalam tu, dia sideways besar-besar berubah kepada kecil-kecil. Apa yang dimaksudkan oleh market ketika itu. Okey. Kita nak kata apabila ada HHJ volume pagi di 14 April dan bentuk-bentuk market selepas itu mengubah arah HHJ volume, tidak. Dia menjadi sideways begitu saja. Jadi market ini kabur. Jadi kita perlu tunggu arah market yang keluar daripada laut tenang ataupun daripada sideways berubah kepada laut tenang. Jadi kita perlu tunggu. Jadi yang berlaku ialah di 15 April. Nampak ya dia keluar. Yang mana sebelum itu saya nak jelaskan. Di 14 April itu status kita di dalam market tidak jelas. Jadi di situ ialah pembentukan no trade, hari pembentukan untuk pot juga, kerana ada gap. So yang jelasnya apabila kita berada di 15 April baru kita jelas nampak HH1 high dan HH1 low untuk 14 April. Begitu. Jadi rakan-rakan cuba perhati apabila keluar
kita HH1 high di 15 April keluar arah sell dalam keadaan market kabur untuk bertukar HH1 buy. Tiba-tiba ada arah sell daripada HHJ laut tenang. Bermakna apa? Bermakna HH1 sell belum berakhir. Sehinggalah apabila dia melakukan HHJ TKU dominant. Begitu. Nampak So, apabila berlaku HSJ TKU dominant, bermakna awal untuk H1 arah buy bermula. Jadi bila jadi begini, ini menunjukkan di 14 April pagi tu ada bentuk HSJ volume selepas gap itu hanya menunjukkan isyarat awal. Isyarat awal untuk market sama ada di LO hari 14 April ataupun di UO ataupun di hari keesokan harinya akan berhenti ataupun putar arah. Begitu. Kerana apa? Kerana market ni di dalam pot. Jadi apabila berlaku HHJ TKU dominant, bermakna arah HH1 bertukar. Dan perhati market tu terus exit pot. Baik, saya tak mahu cerita yang exit pot tu Saya mahu cerita yang di dalam pot. Jadi daripada 10 April sehingga 16 April kita ada berapa kedudukan yang selamat di situ. 1, 2, 3 dan 4 kedudukan yang selamat. 2 kedudukan daripada 1 kedudukan daripada HH1 low untuk menyokong arah HH1 buy. 1 kedudukan lagi dari HH1 high untuk menyokong arah HH1 sell. 1 kedudukan lagi terus daripada HHJ tukar arah di 11 April tukar arah ke sell, dan 1 kedudukan lagi di HHJ tukar arah di 15 April ke buy tu. Jadi setakat ini untuk buy dan sell di HH1 low hanya 2 hari lah mengikut HH1 high dan HH1 low yang mengikut arah HH1. Yang 2 lagi kita buy dan sell itu mengikut bentuk-bentuk market putar arah HHJ yang menukarkan arah HH1. Begitu. Baik, kita lanjutkan Kita lanjutkan pada 17 April. Nampak tak ada tanda pangkah? 2 hari tanda pangkah. Bermakna kita tidak trade 2 hari lah. Kerana apa? Kerana arah H1 buy. Tetapi kedudukan market tidak menyokong berada di H1 low. Sangat risiko untuk kita sell di H1 high. Sejauh mana kita nak tahu market itu merepair? Bahaya. Begitu. Jadi jangan ambil risiko itu. Follow lah arah H1. Mengapa kita tidak trade di 17 April? Kerana di sebelumnya 16 April itu market exit pot sebelum tu. Jadi di 17 April memerlukan hari pembentukan pot. Tetapi sampai sahaja di 18 April, sampai di 18 April menunjukkan kedudukan market di 18 April berada di H1 high semalam. Nampak Dia berada di HH1 high 17 April. Jadi apabila berada di HH1 high 17 April, hari semalam tu, kita bukannya cara trading kita untuk trade di HH1 high apabila berada di dalam pot ini. Tambah-tambah lagi keadaan untuk trade sell pada arah HH1 buy adalah sangat berisiko.
Baik, jadi kita dah nampak kedudukan di H1 high. Kita tak mahu trade lah. Kita mahu tunggu H1 low. Seperti mana dalam ayat yang kedua tadi lah. Ayat yang kedua tadi, kita mesti tahu kedudukan kita. Kita hanya mahu H1 high sahaja ataupun H1 low sahaja. Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah difahami, kita hanya mahu H1 low sahaja untuk arah H1 buy. Dan kita hanya mahu H1 high sahaja untuk arah H1 sell. Itu ayat yang lebih mudah kita faham. Okey, baik. Jadi apabila kita berada di 18 April, bermakna no trade jugalah. Ada tanda pangkah itu. Dan apabila kita berada di 21 April, ini yang kita tunggu. Nampak tak? Market selepas dia besar pagi tu, tapi bukan HSJ, bukan HSJ untuk akhirkan perjalanan. Dia exit yang 18 April, 21 April exit, kemudian dia masuk semula. Jadi dia melakukan pembesaran lah di situ. Tidak ada bentuk-bentuk HSJ akhir, mengakhirkan arah HH1 buy. Dan nampak tak market tu dia terus turun menghampiri HH1 low 18 April dengan volume berulang V40 dengan masa di stesen masa putar arah akhir US Open. Nampak ya? Ini yang kita tunggu. Kita tunggu apa? Tunggu kedudukan. Kedudukan yang terbaik. Dengan bentuk market yang terbaik. Nampak dia berlaku TK apa tu? Lebih kepada TKZ dia melemah itu. Lebih kurang begitu. Okey. Kemudian dia bergabung pula dengannya TKN. Nampak? Dia bergabung dengan TKN. Kemudian dia buat laut tenang, dia terus semula ke atas. Dia keluarkan candle rejection besar. Di situlah tempat untuk kita close mula. Nampak Yang penting kita entry market mengikut apa yang kita entry. Kerana apa? Kita tahu kita ini trade mengikut arah HH1. Dan market ni menyerah diri lagi. Nampak Dia terus merepair 1-2 candle ke zone B di 26 April. Zone B itu juga ada H1 low dari 21 April. Okey? Nampak Jadi ini yang kita mahu kerana arah H1 masih lagi buy dan menunjukkan rejection shadow yang kuat. Jadi di sinilah tempat untuk kita entry. Nampak Cuba perhati dari segi masa. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Nampak Kita berada di akhir TO. Awal LO. Tempat stesen masa putar arah. Sehinggalah di keesokan harinya berlaku HSJ gabungan. HSJ shadow. HSJ shadow. HSJ volume. HSJ TKU dominant pun ada tu Nampak tapi saya nak tekankan tadi yang di 22 April itu volume maksimum berulang V60 berulang lagi. Jadi tidak ada sebab untuk kita takut setelah kita menunggu lama setup yang perlu kita dapatkan. Kerana apa? Kerana kita daripada 17 April, 18 April sehingga 21 April baru kita boleh entry market. Lama sabarnya kita menunggu. Dan di 22 April pun kita entry lagi. Begitu. Okey, nampak sehingga bila berlaku gabungan HSJ HSJ zone A pun ada di 23 April. HSJ zone A pun ada, HSJ laut tenang pun ada, HSJ shadow pun ada, HSJ volume pun ada, HSJ TKU dominant pun ada. Nampak jadi bila market kuat itu terus menukarkan arah
HH1 kepada sel. Tapi yang menjadi spoil kerana beberapa jam selepas HJ gabungan di HH1 high itu terus ada candle yang terus besar. Tetapi rakan-rakan jangan risaulah. Kerana apa? HHJ ini dia tidak akan mengakhirkan arah HH1-nya dalam hanya 1 hari. Perlu ingat itu. Dia minimum 2 hari. Sebab itu, bila mengakhirkan itu, kita perlu jelaslah nampak bagaimana kajian kita itu sehingga ketara begitu untuk kepastian di dalam market forex yang selalu menipu ini. Begitu. Okey, baik. Apabila arah H1 bertukar dengan gabungan HSJ itu, sebenarnya boleh entry itu. Dan bila berlaku candle besar dengan yang ada doji di sebelum tu, bolehlah close. Okey, tapi saya nak menggambarkan untuk tempat yang lebih mudah lah. Nampak apabila kita berada di 24 April. Di 24 April, market jelas merepair. Kemudian dia keluar TKN. Nampak dia keluar TKN, dia keluar laut tenang. Nampak ini menunjukkan market dia tidak akan tukar ke buy. Begitu. Semuanya dia terus dengan arah sell dan dia keluar daripada HSJ zone A pada 24 April. Ini yang perlu kita jelas, kita faham. Ada HSJ zone A di situ. Okey, baik. Jadi rakan-rakan, kita tahulah market ini apabila HSJ zone A menyokong sell, bermakna market ini akan menyokong arah HH1 sell. Jadi nampak tak market yang naik semula di 24 April itu, dia naik terus ke HH1 high. Nampak Itulah peluang. Dengan volume 60. Nampak Itu tempat yang kita tunggu. Ini tempat yang kita tunggu. Dengan bentuk-bentuk market begini. Tengok dia naik semula itu. Dia buy, dia kecil, dia buy besar. Kemudian dia terus buat shadow rejection. Nampak Ini bentuk market yang kita tunggu di H1 high untuk arah H1 sell. Yang mana kedudukannya itu penting di H1 high. Okey, baik. Seterusnya nampak lagi tak? Pada 25 April, sekali lagi market menghala ke H1 high. Kerana apa? Kerana HSJ zone A berfungsi dengan baik. HSJ zone A ni untuk makluman rakan-rakan, sekiranya dalam satu pot itu HSJ zone A daripada awal pot, dia berfungsi sehingga ke akhir pot. Begitu. Jadi untuk dia keluar HSJ zone A itu, dia perlukan candle yang agak dominan. Dia melepasi ataupun dia kecil-kecil, dia lepas, kemudian dia terus menjadi support selepas itu. Tetapi pada 25 April, dia terhalang. Dia terus bertukar menjadi TKU di HH1 high. Ini bentuk market. Okey, nampak dengan volume 4, dengan volume 60. Okey, nampak dari segi masa dia berada di masa reversal TO sekitar pada 11 dan 12 tengah hari. Nampak jadi masa reversal TO ini juga sebenarnya boleh berlaku dengan bentuk-bentuk marketnya, dengan sifat-sifatnya. Nampak Jadi apabila berlaku TKU tu sebenarnya belum lagi kita nak jelas. Kerana apa? Hari semalam itu dah ada candle yang besar selepas candle besar sell, selepas ada shadow yang kuat. Banyak juga market yang terus naik. Jadi kita perlukan beberapa gabungan lagi lah. Nampak market sell, selepas itu dia buy, dia sell, dia terus keluar daripada laut tenang. Laut tenang yang lebih macam 3 candle berlawanan tu. Okey, jadi disitulah peluang untuk kita sell semula
iaitu market telah bergerak daripada HH1 high untuk menyambung trend sell. Yang saya cerita tu di 25 April, nampaknya anak panah yang saya tunjukkan di situ. Pada jam berapa itu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 petang lebih kurang kita entry di situ. Kerana 3 petang itu telah pun ada arah market confirm daripada TKU. HH1 high. Begitu. Di situ confirm. Okey, baik. Jadi seterusnya sehinggalah betul-betul berlaku pertukaran arah HH1. Perhati HHJ volume yang berlaku di waktu TO. Nampak? Di waktu TO 28 April. Nampak? Okey. Terus dia bergabung dengan tiga candle berlawanan, buy, kemudian lepas 3 candle berlawanan berlaku lagi TKN. Sekiranya selepas 3 candle berlawanan buy dia terus berubah kepada sell, itu dah jadi risiko. Sebab itu kita tak boleh masuk di 3 candle berlawanan di awal-awal ini. Amat risiko. Kita perlukan gabungan yang lain menyokong. Jadi yang berlaku pada pagi itu ialah HHJ volume, kemudian disokong oleh 3 candle berlawanan, kemudian disokong oleh TKN. Ada buy laut tenang, kemudian ada arah daripada laut tenang N, kemudian barulah kita entry di anak panah itu. Yang mana kedudukan ketika itu ialah di HH1 low, dari HH1 low. Market tukar arah. Begitu. Baik, rakan-rakan boleh jelas So, tidak ada lagi untuk kita trade di HH1 low. Selepas itu, market terus saja naik. Dia terus saja naik, dia exit pot tu Dia exit pot tu, tapi keesokan harinya dia masuk semula. Jadi bila dia masuk semula, bermakna dia membesarkan pot. Nampak tak pot yang kotak 4 segi dia besar tu? Disebabkan pada market 29 April. Begitu. Dia membesarkan pot ni, menunjukkan dia akan ada buat pergerakan yang lebih besar lah di masa hadapan. Okey. Boleh jelas Okey, jadi nampak tak di 29 April berlaku HJ shadow batal. Nampak? Untuk HSJ mengakhirkan volume tu tak jelas. Tetapi bila berlaku HSJ shadow batal, dia menggambarkan market mahu putar arah. Mana HSJ shadow batal tu? Cuba perhati dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 petang, nampak tak shadow ke bawah itu? Shadow ke bawah itu seolahnya dia reject H1 high untuk market terus ke atas, seolah-olahnya lah. Tetapi selepas itu dia terus langgar dengan candle yang besar seperti smart trade. Nampak Okey, nampak seperti market repair. Nampak Tetapi apa yang market tu buat, dia langgar support. Dia langgar support. Untuk confirm, tunggukan dahulu. Nampak tak candle candle selepas itu? Jam 4, 5, 6, 7, 8, 9 malam. Di US Open tu candle 9 malam. Nampak Dia candle 9 malam dia terus. Tapi sebenarnya untuk rakan-rakan yang dah mahir untuk trade di dalam pot ni, apabila market masuk semula pada waktu-waktunya, banyak yang berlaku, dia memang masuk terus sahaja. Begitu. Kecuali ada condition-condition yang tertentu lah. Kecuali ada condition-condition yang tertentu. Okey, baik. Jadi, sekiranya rakan-rakan tidak jelas, okey, bolehlah abaikan market itu. Boleh, abaikan saja. Bila terus besar ke zone B itu, boleh abaikan. Tetapi secara realitinya itu ialah HSJ shadow. HSJ shadow yang batal. Okey, nampak shadownya luar biasa, dibatalkan oleh candle set.
Okey, baik. Apabila telah bertukar itu, dia telah menukarkan arah HH1 buy kepada arah HH1 sell. Perhati market 29 April yang saya baru hantar tu, dia menukarkan kepada arah HH1 sell di dalam pot. Jadi yang kita perlu tunggu ialah market perlu berada di H1 high lah untuk kita buy. No, H1 high untuk kita sell. Tetapi market tu tak pergi dah H1 high. Dia terus membuatkan akhir. Nampak dia buat akhir dengan HSJ shadow. Nampak HSJ shadow banyak nampak di bawah tu. Di 30 April. Market tu dia membuat enjin sebentar tu. Nampak tak di akhir US? Di akhir US nampak ada HSJ laut tenang. Asalnya dia nak buat ke atas. Janganlah follow. Dah tahu dah market tu kuat. Tiba-tiba market terus bertangga-tangga. Turun-turun dia langgar HSJ laut tenang. Pagi 30 April. Okey, kita tahu keadaan ketika itu arahnya sell. Jadi ini bukan saya nak cerita trade di HSJ high. Ini trade kefahaman untuk menampakkan enjin itu. Enjin HSJ. Dan tiba-tiba hari itu dia cepat-cepat habiskan di HH1 low. Okey. Jadi tidak ada trade di HH1 high pada 29 dan 30 April. Okey. Tiba-tiba dia bertukar. Bila bertukar nampak tak laut tenang. Selepas candle besar. Ada rejection shadow. Ada bentuk TKM. Ada bentuk TKM di HH1 low. Dengan gabungan HSJ lah tu. Maka ini ialah tempat putar arah yang mana dia cantik berada di HH1 low. Yang besar tu Yang besar, yang kotak besar nampak di bawah tu. Lingkungan sekitar 20 hingga 40 pip. Mengikut pada kerangka kerja HH1 yang Adik Din keluarkan. HSJ kerangka kerja dalam pot tu Tapi kita kena faham lah di mana akhir arah HH1 dalam pot. Ataupun bagaimana untuk kita lawan market itu. Begitu. Baik, nampak tak keadaan market putar arah? Dia terus putar arah ke HH1 buy. Dia merepair ke HH1 low semalam. Di 29 April tu ada HH1 low. Kemudian market naik buy dengan gabungan HSJ. Dia repair semula V40 di masa US Open pada kedudukan HH1 low semalam 29 April. Nampak keadaan itu? Jadi ini ialah peluang terbaik untuk kita sambung perjalanan. Ini ialah peluang terbaik untuk kita sambung perjalanan buy. Nampak tak saya buat anak panah tu? Selepas merepair tu dia buat dalam sideway market ada trend Dia buat laut tenang, kemudian dia keluar daripada laut tenang. Itu ialah tempat terbaik untuk kita entry buy semula. Kerana apa? Kita follow arah HH1. Okay, dan pada 1 Mei kita tidak trade. Nampak mengapa kita tidak trade? Kerana 1 Mei itu market berada di HH1 high. Sekiranya market berada di HH1 high, peluang kita adalah tipis untuk kita follow buy. Begitu. Okey, kita terus pada 2 Mei. Nampak tak 2 Mei? 2 Mei tu sebenarnya boleh trade. Saya tak sempat tanda tadi. Kedudukan tu hampir di HH1 low semalam. Dengan apa? Market tu bentuknya luar biasa. Pagi-pagi dah buat luar biasa. HSJ zone A pun ada di situ. Nampak market keluar tu. Dia keluar buy. Dia terus buat HSJ shadow. Mengakhirkan perjalanan arah HH1. Okey, nampak Jadi di situlah kedudukan zone A HSJ itu berhampiran HH1 low semalam. Okey, nampak So, inilah tempat untuk kita buy. Hari semalamnya tidak ada no trade. Di 30 April ada 2 tempat kita buy mengikut arah HH1 di dalam pot.
Semuanya berada di H1 low. Begitu. Yang penting kita tahu kedudukan kita di dalam market. Ini yang kita mahu. Kedudukan kita di dalam market. Okey. Seterusnya, perhati. Market terus bertukar ke HH1 sell dari HSJ shadow 2 Mei ke 5 Mei. Dia ambil masa 2 hari tu nampak agak penanda garis hari tu. Dia tidak terus bertukar arah HH1 dalam satu hari, arah HH1 buy, arah HH1 sell. Tidak. Dia tidak akan jadi begitu. Dia perlukan melibatkan 2 hari. Okey, nampak dia terus habiskan cepat-cepat di TO 5 Mei. Kemudian dia buat laut tenang menaik. Okey. Kemudian dia menaik, dia merepair. Merepair itu kita jelas nampak. Kita jelas nampak dan kedudukan pada waktu itu kabur, tetapi disebabkan ada HJ mengakhirkan arah HH1 sell. Tapi dari segi kedudukan pot yang besar, sebenarnya kita dah nampak juga. Dia lingkungan 20 ke 40 pips daripada HH1 low, pot yang besar tu. Nampak? Itu pun sebenarnya daripada HH1 low. Okey, baik. Jam dah dekat pukul 11 malam. Sikit lagi rakan-rakan. Maafkan saya. Kemudian market terus menaik sehingga 6 Mei. Market terus buat HSJ volume mengakhirkan. Jadi kita tidak ada peluang untuk buy di 6 Mei untuk HH1 low. Kerana apa? Market berada di kawasan pertengahan tu. Sekiranya kalau kita nak buy, kita buy dengan menggunakan trade kefahaman yang lain lah. Ada tu trade kefahaman. Dalam sideway market ada repair tu. Selepas laut tenang tu ada arah market yang follow arah HH1. Tetapi untuk fokus di HH1 low tidak sesuai tempat ini. Sebab itu saya tidak tandakan untuk trade di situ. Okey, perhati lagi selepas HSJ volume market bertukar. Market bertukar daripada arah HH1 buy kepada arah HH1 sell. Dia jadi TKN ni. Okey, nampak kedudukan ketika itu telah pun berada di H1 high semalam ni. Okey. Dan paling lewat pun untuk kita sell apabila candle besar yang dekat anak panah sell 6 Mei tu dia menghampiri shadow tu shadow batal lah tu. Shadow tu menunjukkan apabila candle itu terus langgar shadow tu menunjukkan ia menjadi arah market. Begitu. So, nampak market dia selepas itu dia tidak mengeluarkan HSJ akhir untuk mengakhirkan arah HH1 6 Mei. Dia terus naik semula merepair. Jadi dia menaik semula merepair itu sekitar HH1 high. Nampak dengan volume 40 keadaan di situ. Okey. So apabila ada arah sell semula, kita follow lah sell sehingga keluar HSJ volume. Dan selepas itu market terus menaik semula. Menaik semula. Okey. Daripada HH1 low, nampak daripada HH1 low dia menaik semula. Dia tukar arah HH1. Dia tukar arah HH1. Nampak anak panah tu. Di situlah boleh kita jelas untuk entry. Okey. Nampak Kemudian dia merepair. Merepair tu pun sebenarnya merepair 40 tu. Tapi bolehlah. Saya pun tak tanda tu berhampiran lah HH1 low. Begitu. Jadi terus naik dan menghala ke HSJ. Jadi rakan-rakan, untuk bentuk-bentuk market ini, saya fikir yang paling penting, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, untuk poin-poin yang saya perjelaskan tadi, ialah kita apabila berada di dalam pot ini, kita perlu strict. Kita perlu terus cari H1 high untuk sell
dan H1 low untuk buy. Begitu. Untuk selamat, ikutlah arah H1 di dalam pot. Kerana arah H1 ini sentiasa menjadi pedoman market mengikut perjalanannya. Sebolehnya kita berada di dalam forex ini, kita nak berada di dalam landasan pergerakan harga. Perjalanan harga itu sebolehnya kita mahu ada dalam landasan. Contohnya macam landasan kereta api lah. Sekiranya kereta api tergelincir landasan, apa akibatnya? Jadi kita ni dalam forex ini kita berada di atas landasan perjalanan trend. Kita tahu tempat-tempat putar arah. Kita tahu tempat-tempat untuk sambung perjalanan. Kita tahu H1 high untuk sell, H1 low untuk buy. Begitu. Jadi rakan-rakan, saya datangkan kepada rakan-rakan tarikh pot untuk rakan-rakan semak semula. Saya sebutkan pot daripada 30 Disember hingga 2 Januari. Kemudian pot 6 Januari hingga 13 Januari. Kemudian pot 15 Januari hingga 17 Januari. Ini bolehlah rakan-rakan tanda. Kemudian pot dari 21 Januari hingga 24 Januari. Kemudian pot dari 28 Januari hingga 29 Januari. Seterusnya 4 Februari hingga 6 Februari. Seterusnya lagi 11 Februari hingga 18 Februari. Seterusnya 19 Februari hingga 6 Mac. Seterusnya 10 Mac hingga 13 Mac. Seterusnya lagi 14 Mac hingga 28 Mac. Seterusnya lagi 2 April hingga 3 April. Seterusnya 7 April hingga 8 April. Seterusnya 10 April hingga 9 Mei. Seterusnya 12 Mei hingga 14 Mei. Seterusnya lagi 16 Mei hingga 3 Jun. Seterusnya lagi 4 Jun hingga 10 Jun. Ambil masa selama 6 bulan itu dulu untuk rakan-rakan menanda pot. Dan masa pun telah saya fikir cukup untuk kita bermuzakarah ini. Baiklah rakan-rakan. Dengan rasa rendah diri, saya mengakhirkan muzakarah pada malam ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam Go to Impossible. Jumpa lagi.